Seni ni orang ingat lukis tepi jalan, tak ada kerja. Dan dia orang tak terfikir pun design baju kan, kursi ni semua kreativiti ni yang mencorakkan dunia orang kata. Bila kau tengok bentuk kereta, bentuk bangunan rumah yang lawa agak bentuk rumah ni kan. Itu semua buah fikiran budak-budak seni ni. Assalamualaikum and what up guys. Selamat datang ke episod keempat Audio Siar Sentur Rumput. So hari ni kita akan cakap satu topik yang menarik, yang semua orang boleh relate. Tapi sebelum tu apa-apa pun, kita nak perkenalkan panel kita pada hari ni. So korang dah pernah jumpa diorang ni dah sebelum ni, tapi of course tak kenal maka tak cinta. So silakan perkenalkan diri korang. Nama lebih suka dipanggil Nova. Still student. And berminat dengan politik lah kata. Oh, minat politik. Kalau aku dah muncul hari tu. Tapi tak perkenalkan diri. Nama aku Malik. Masih student juga lah. So sama lah dalam berminat dengan politik dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Malik dan Nova, kedua-duanya berminat dengan politik. Alright. So hari ni kita nak cakap satu topik yang kalau korang sembang dekat kenduri kahwin saudara mara, confirm putus silaturahim. Mesti gaduh punya. So Betul. kita nak cakap satu topik yang dinamakan hari ni seni, elitism dan juga persepsi berguna. Yeah boy. Kita nak cakap tentang benda yang selalu hangat diperkatakan dalam kalangan orang muda. Makcik-makcik pun tak terlepas cakap pasal benda-benda ni. Dan juga mahasiswa secara khususnya tentang dunia seni. Macam mana ia berkaitan dengan berbaloi ke kita nak pursue bidang seni ni. Kenapa kita tak ambil bidang-bidang yang kononnya keterjaminan pekerjaan tu lebih terjamin di masa akan datang. Kan? Benda-benda yang kita nak rungkaikan hari ni kan, seperti benda-benda yang macam rakyat kita sekarang ni hamba duit ke? Semua nak mengharapkan return on investment ROI. Semua nak fokuskan kepada berapa banyak gaji yang kita boleh dapat daripada course ataupun bidang yang kita ambil dekat universiti. Lepas tu kita nak bincang juga, siapa yang ada hak sebenarnya nak tentukan course mana yang untuk budak-budak yang ada masa depan, course mana yang konon yang tak ada masa depan. So benda-benda ni kita akan buat kesimpulan di hujung perbincangan kita ni nanti lah. Alright. Jadi soalan aku yang pertama untuk kedua-dua panel kita yang ada pada hari ni kan. Kalau tak panggil panel, panggil apa lah sebenarnya. Aku tak suka perkataan panel ni. Dia macam formal sangat. Ada perkataan lain ke selain panel? Bukanlah tetamu jemputan. Tapi aku rasa macam terlalu formal lah. Aku rasa tuan cakap kot. Kita panggil je lah apa-apa pun. Tukang karut. Mungkin. Tukang karut. Tukang kacip. Tukang kacip. So cute. Tu soalan kita yang pertama. Betul ke hari ni sistem pendidikan kita ni memang mengutamakan dan letakkan STEM sebagai kasta utama dan jadikan bidang-bidang yang berkaitan dengan seni kreatif ni sebagai bidang yang dianaktirikan? So, anybody, one of you nak start dulu? Tukang kacip kita. Tukang kacip Silakan. Okay, so opinion aku lah. Sebab mostly aku nampak benda ni sebab aku pun baru first year. So pernah lah terlibat dalam nak pilih course apa semua kan, macam kita tahu. And sejujurnya waktu foundation last year, aku notice macam some sort of pattern ataupun cara. Sebab aku nampak macam bila nak sambung degree kan kita cari scholarship semua kan. Tapi aku nampak mostly scholarship ditawarkan untuk subjek STEM sahaja. Dan aku nampak mostly kalau contohlah nak mohon mana-mana scholarship, tengok dia ambil engineering, dia ambil budak-budak bio, budak-budak medik. Aku tak nafikan diorang memang perlukan sebab diorang menelan perbelanjaannya banyak. Tapi apa yang aku nampak adalah betapa sikitnya tajaan yang ditawarkan untuk budak-budak yang mengambil kos seni, kos teater, sedikit ataupun hampir tak ada. Jadi aku rasa memang layak digelar kos-kos ini sebagai anak tiri. Dan aku rasa perkara ni sebenarnya tak patutnya lah. Sebab macam dia tidak memberi peluang yang sama kepada semua orang. Tapi kita tak boleh nafikan juga yang kos-kos macam STEM ni penting. Tapi aku nampak macam negara kita ni, dia terlalu menekankan STEM. Dia mengejar kemajuan sampai dia melupakan tradisi dan budaya.
Dan aku nampak dia macam, aku tak tahu lah kalau ini secara langsung ataupun tidak langsung, nampak macam pihak kerajaan ataupun swasta dia orang cuba macam untuk tenggelamkan kos budaya ataupun kos seni tu sendiri. Sebab memang kita nampak dia orang akan push untuk budak-budak STEM saja, STEM A, dia akan push for engineering, semua tu memang jelas. Sebab aku ada kawan yang ambil kos sejarah sebab dia memang minat sejarah. Tapi apa yang aku nampak adalah bila aku tanya dia, kau nak kerja apa nanti? Dia kata, tengok tak tulis buku jadi lecturer. Jadi adakah dia nak habiskan hidup dia dengan tulis buku semata-mata? Jadi kalau tanya aku pendapat aku, kos-kos seni layaklah digelar anak tiri dalam negara kita ni. Bukan aku nak gelar diorang anak tiri, maksud aku situasi diorang ni sedang dianak tirikan oleh negara. Okay, good points tu sumpah. Tapi sebelum aku buat kesimpulan, Malik, what do you think about it? Kalau aku kan, pasal apa sistem pendidikan dan berkaitan dengan seni dan sebagainya, adakah diorang ni dianak tirikan? Pada pandangan aku, betul lah actually. Diorang memang dianak tirikan. In a sense yang kita kena faham satu perkara yang aku rasa this is a root cause of the things lah. Kita dalam konteks yang I would say a more capitalistic punya society. So when it is a capitalistic society, everything is revolve around income, capital, money dan sebagainya. And in this case, kalau kita tengok kan, yang dapat menjana pendapatan, income dan sebagainya adalah kos-kos yang ialah seperti doktor, kos-kos profesional dan sebagainya. Kos-kos yang berkaitan dengan seni ni dia bukan nak kata tak bagus, tetapi dia kurang diberi perhatian, kurang di-appreciate, kurang dihargai. Kan kalau kita tengok dekat threads baru-baru ni, ada satu, I won't say tokoh, tapi dia individu yang sangat terkenal lah. Dia sebut, dia kata, anak seni equal to anak bodoh. So aku rasa that's something yang quite concerning, in a sense yang seni, pada aku, seni is a very important things in our society. So bila kita gagal untuk lihat seni sebagai satu benda yang penting dalam society, kita sebenarnya diambang, bukan keruntuhan moral lah, itu agak berat, tapi keruntuhan masyarakat lah, I would say. The meaning of the society itself lah, kita dah hilang benda tu. Itu pandangan aku lah. Baik. Tadi Nova ada cakap tentang peranan kerajaan ataupun mana-mana pihak hari ini yang menyebabkan bidang yang berkaitan dengan seni kreatif ni dilihat seperti dianak tirikan. Di mana memang tak ada pun, ada ke tajaan pembelajaran, tajaan untuk menyambung pelajaran kan, sambung belajar yang disediakan untuk kos-kos yang berkaitan dengan seni kreatif ni memang tak ada. So bagi akulah kan, aku rasa kita kena mula ada kesedaran. Bukan kerajaan je kan, tapi mungkin syarikat-syarikat swasta yang terlibat dengan seni kreatif ni, korang mungkin sepatutnya develop satu inisiatif untuk menaja pelajar-pelajar ni, dan akhirnya nanti mereka ni lah yang boleh menyambung legasi, dan pastikan ada orang yang akan sentiasa berusaha untuk memartabatkan dunia seni kreatif. Mungkin ada, mungkin kita tak tahu. Tapi kalau dia ada, sampai kita pun tak tahu, maksudnya ia tak dihebahkan dengan hebat, dan benda itu perlu diperbaikilah, aku rasa kan. Tapi discussion kita tadi berkenaan dengan seolah-olah dunia seni ni memang tak ada langsung ROI, tak bagi langsung keterjaminan berkenaan dengan pekerjaan kepada orang muda di masa akan datang. Benda-benda ni pun antara yang dititik beratkan oleh mak bapak kita kat rumah, makcik-makcik bawang apa semua. Betul-betul. Yang akan tanya kan, kau ambil kos apa? Oh, kos meskom. Oh yelah, nanti kau boleh lah buat Grab bila dah habis belajar nanti. Dia orang sendiri ada stereotype tu tau. So soalan yang kita nak bincangkan secara lebih lanjut pada hari ini, macam mana sebenarnya golongan yang daripada dunia seni kreatif ni nak selesaikan isu-isu seperti kelaparan dan sebagainya. Kita ada satu prinsip yang telah diterbitkan oleh Maslow Pyramid of Hierarchy yang mengatakan bahawa kebanyakan masyarakat akan fokuskan kepada mengisi perut dululah kan. Itu yang di bawah sekali di piramid itu, dan di atas sekali ada pengisian jiwa.
pengisian jiwa ni yang directly related to benda-benda seni ni lah kan. So apa komen korang berdua berkenaan dengan isu ni lah. So soalan dia mungkin berbunyi lebih kepada, is it just related to self-expression je seni kreatif ni? Ataupun sebenarnya ada serong daripada persepsi dunia seni ni memang tak menjana keuntungan, tak boleh membantu kepada ekonomi negara pun. So apa pendapat korang sebenarnya? Kalau tanya aku lah kan, pendapat aku macam dunia seni ni, sebab sekarang ni aku memilih untuk tidak berpihak kepada mana-mana. Aku just cakap secara umum, secara general. And apa yang aku nampak, aku untuk kos seni kreatif ni, dia macam dalam society ni kita perlu kos tu. Tapi untuk mempunyai graduan yang terlalu banyak berfokuskan kepada itu, mungkin ada betulnya akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam sosial tu sendiri. Mungkin betul ada sesetengah tokoh di social media yang pernah cakap, kata macam anak seni ni anak bodoh. Aku bukan nak sokong the word anak bodoh tu. I mean that bila dia kata macam tidak terlalu menyumbang kepada masyarakat. Sebab kita, macam mana kita nak sokong sekalipun seni tari ni, aku punya opinion adalah untuk ada skill seni sebagai seni kreatif ni sebagai secondary skill boleh, tapi untuk jadikan sebagai satu kerjaya, aku takkan sokong lah. Sebab dia macam terlalu limited. Kalau if you take degree, kau ambil degree spesifik untuk seni tari sahaja, and somehow lepas kerja kau tak ada kerja kan, nanti kau tak boleh nak buat benda lain dah. So my opinion is that, suggestion aku adalah untuk student ambil itu as macam skill ataupun just experience, Kurikulum kurikulum untuk macam kalau dah tak ada kerja nanti baru nak pilih yang itu baru boleh. Tapi untuk jadikan itu sebagai sumber income utama kau, aku akan cakap itu agak tak secure lah dalam dunia yang ekonomi pun tengah tak stabil. Imagine orang yang kerja dalam bidang profesional pun, diorang pun still belum tentu ada kerja yang stabil. Sebab macam kita tengok waktu COVID tadi tu, orang yang pilot kerja gaji puluh ribu kan, boleh cecah ratus ribu, tiba-tiba waktu COVID, waktu ada masalah dunia, kena buang macam tu je. Macam dah tak ada nilai lah, sebab memang dah airline tak gerak. Jadi apa yang aku nak tekan kat sini adalah, bayangkan orang yang kerja bidang profesional pun tak mampu nak jamin kestabilan hidup dia, apatah lagi orang yang memilih seni sebagai dia punya main income dia. Jadi cadangan aku adalah solution dia maybe fokus untuk bidang lain, tapi bidang seni tari ataupun apa-apa bidang seni ni lebih kepada kurikulum lah, macam Malik cakap tadi. Okay, Malik, mungkin nak ulas sikit. Kalau aku pasal macam mana bidang seni ni boleh menyumbang kan, macam soalan kau, boleh menyumbang kepada negara dan sebagainya atau pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Aku suka ada satu movie ni kan, tadi korang cakap macam episod lepas cakap pasal movie kan. Ada satu movie ni yang aku rasa quite famous di kalangan, I think a lot of generations I would say, Dead Poet Society. Tahu tak? Cerita tu kan, Dead Poet Society. dia beritahu yang poetry ni is important untuk, sebab dia macam a romance love something, but at the same time this professional things is as important sebab dia untuk sustain life. So in my understanding kan, kalau macam mana seni-seni ni boleh menyumbang kepada negara dan sebagainya, atau in this case ketamadunan, adalah melalui mesej-mesej yang ingin disampaikan. Again, dia tak semestinya self-expression, tetapi ia boleh bagi satu mesej bahawa bahawa kita ni hidup bermasyarakat dan sebagainya kan. Melalui apa, kadang-kadang ada yang boleh menulis puisi, ada yang buat filem dan sebagainya. Contoh macam aku bagi tahu Dead Poet Society. Aku rasa that movie itself cukup untuk menggambarkan bahawa the professional side, the STEM side is as important as the poetry or like literature punya dunia. Jadi we cannot ketepikan poetry and ambil professional sahaja. At the same time, kita tak boleh ketepikan professional and ambil seni sahaja. Sebab dia memang complementary bersifat dia. So
another question yang aku rasa maybe kita boleh bincang sama-sama lah kan. Kalau katakan betul lah seni ni macam bersifat complementary macam aku cakap. Korang agree kan? Maybe korang agree kan? Ram agree kan? Yeah. Kalau betul dia bersifat complementary, kenapa benda tu I would say kurang diamati sekarang, kurang dihargai sekarang? Daripada Nova atau Ram? Aku rasa sebab stigma masyarakat lah. Di mana macam kau cakap kita perlukan dua-dua untuk sustain hidup. Tapi macam dalam hidup yang macam kau cakap mula tadi, kapitalis punya ekonomi, kita hidup kita nampak macam hidup memang untuk duit semata. Hidup untuk survive. Sebab aku pernah terdetik dalam hati aku. Sebab kadang aku tengok orang pergi kerja, balik kerja. Dia pergi kerja 8 pagi, lepas tu dia balik pukul 5, pergi jam, balik pun jam, lepas tu malam stres, tidur, esok pagi start cycle sama balik. So macam tak ada life kan. Jadi aku macam terfikir, ini je ke hidup aku selama ni? Aku macam terfikir ayat yang orang selalu sebut, hamba korporat lah. Jadi aku fikir macam manusia, bukan Malaysia je, I think manusia secara amnya memang dah terbiasa hidup dalam dunia korporat tu. Sampai dia ketepikan nilai kemanusiaan tu. Aku setuju seni ni diperlukan sebab dia mengeluarkan sifat manusia kita. Dia menjadikan kita manusia. Hidup korporat tu masih perlu sebab kita nak sustain hidup kita. At the same time kita juga perlukan nilai-nilai kemanusiaan tu. Supaya macam kau pernah tengok macam kalau dalam kartun ke ataupun animation mana orang kritik kerajaan ataupun zaman-zaman industrial revolution dulu yang gambar kilang hitam putih. Lepas tu orang kerja je. Kerja cukup masa balik. Lepas tu esok datang balik kerja. Macam tu lah. Jadi bila hilangnya nilai kemanusiaan tu, manusia pun jadi secara tak langsung jadi hamba duit lah. Jadi sebab tu aku rasa stigma masyarakat tu dan keadaan ekonomi kita sendiri yang membuatkan kenapa sains dengan seni bercanggah. Emotional damage. Ram? Untuk jawab soalan Malik tadi, kita kena faham dekat mana posisi orange economy ataupun yang kita kenali sebagai ekonomi kreatif lah. Bila kita bercakap dengan kos-kos yang related to seni kreatif ni kan. Apa yang kebanyakan orang faham, orange economy ni dia hanya melibatkan kumpulan-kumpulan manusia yang melukis di tepi jalan macam tu. Itu fahaman orang sebenarnya. Tapi korang scroll phone, semua benda dia yang dalam phone korang tu, UI, user interface tu, itu diselesaikan dan dibuat oleh kawan-kawan kita yang bekerja dalam sektor ekonomi kreatif, orange economy, dan mereka ni lah pelajar-pelajar yang ambil kos-kos seni kreatif seperti graphic designer dan sebagainya. Betul. So korang, ada tak sehari yang korang tak tengok phone? Kan? Ada tak sehari yang korang tak guna laptop? Kan? Ada tak hari-hari yang korang tak dengar lagu dan sebagainya? So, adakah sebenarnya, ini untuk develop ke soalan kita yang seterusnya, masyarakat kita hari ini sebenarnya hipokrit? Kita boleh cakap macam tu ke tidak? Ada tak sehari yang korang tak dengar podcast? Ada tak sehari yang korang tak tengok TV? Ataupun korang tak buka TikTok untuk menikmati konten-konten yang dibuat oleh konten-konten creator yang ada di Malaysia ni? So, mungkin soalan yang seterusnya kita bincangkan bahawa sebenarnya tak ada masalah pun. Tapi, ini adalah masalah kita yang suka membanding-bandingkan. Ini adalah masalah sikap sebenarnya. Kan? Tapi aku nak tarik balik perbincangan tadi sebab soalan je macam dah berat untuk ke arah STEM. Tapi sebenarnya, fakta yang kita ada, industri orange economy ni, industri ekonomi kreatif ni sebenarnya menyumbang 4 hingga 5% KDNK negara. Banyak sebenarnya, itu yang orang tak tahu. Dan juga bidang pekerjaannya itu sangat luas. Dia lebih daripada individu-individu yang include themselves dalam seni tari, teater dan sebagainya. It's a lot. Macam aku cakap tadi lah, tanpa kita sedar, graphic designing is under seni lah. Kan? So banyak lagi benda-benda yang akhirnya akan bantu kita develop negara dan ekonomi di masa akan datang. Contoh yang paling baik kita boleh tengok. Kalau cakap tentang negara Korea Selatan, apa benda pertama yang lintas dalam fikiran korang? Ekonomi dia orang ke? Kan? Dia orang punya ketenteraan ke tak? Benda pertama K-pop of course. K-drama. Kan? K-drama. Dalam episod lepas pun kita cakap pasal movie Parasite. Datang daripada negara Korea Selatan. So kita nampak macam mana Korea Selatan ni dia ada soft power. Dia menguasai dunia melalui seni bro.
Bukan Influence lah. ekonomi, bukan ketenteraan macam Rusia, Amerika Syarikat dan sebagainya kan. So kat sini soalan ni mudah. Ni soalan pendapat ni kan. Kita ni tengah hipokrit ke dengan diri sendiri sebenarnya? Okay, Adiman boleh jawab. Okay, kalau aku kan, kita sebenarnya, aku actually agree, kita sebenarnya tengah sangat-sangat hipokrit, bukan dengan diri sendiri tapi dengan masyarakat kan. Contoh macam kau cakap phone, ada grafik dan sebagainya kan. Baju pun sama tau. Ya. Baju datang daripada Design lah. design, fashion dan sebagainya kan. So seni is actually everything is around us. Semua benda seni. Termasuk dalam seni untuk kita sampaikan message. Yang dah jadi content creator ni, kau kena ada seni dia juga. Kau nak tahu macam mana nak sampaikan melalui algoritma yang ada dan sebagainya kan. So in this case, it's not that kita menjadi terlalu hipokrit. Aku rasa kita tak betul-betul faham benda yang jadi sekeliling kita. Macam aku cakap tadi lah, baju, macam Ram cakap, social media, UI, UX dan sebagainya kan. So the problem here is that kita tak betul-betul faham what is happening around us. So thus kita boleh jadi hipokrit. Itu masyarakat kita punya, I would say, problematic tendencies lah. Ada satu term yang aku ada sebut dari tu dengan kawan aku. Ni kita panggil bodoh sikap. Dia bukan bodoh minda, tapi dia bodoh sikap. Kan? Kadang-kadang kau nak belajar, kau tak tahu, tapi kau kena belajar dalam benda tu. Tapi kau tak nak belajar. Bodoh sombong boleh, bodoh sikap boleh. Kau rasa macam mana? Tapi kalau tanya aku setuju dengan the word hypocrite tu. Ataupun sebenarnya kita sebagai rakyat ni kita selektif. Kita nampak seni yang macam kau cakap tadi, seni ni orang ingat lukis tepi jalan, tak ada kerja. Dan dia orang tak terfikir pun design baju kan. Kursi ni semua ni memerlukan designer. Dan itu semua snooker, design snooker kan. Dan semua tu memerlukan designer. Semua tu datang daripada buah idea budak-budak seni lah. Dan kreativiti ni yang mencorakkan dunia, orang kata. Bila kau tengok bentuk kereta, bentuk bangunan rumah yang lawa agak bentuk rumah ni kan. Itu semua buah fikiran budak-budak seni ni. Tapi kita jadi macam selektif. Aku akan cakap manusia ni terlalu berfikiran sempit. Dia ingat seni ni, sebab dia macam ada satu mindset, seni melukis. Melukis kau nak buat apa lukisan tu kau nak jual. Lepas tu orang akan terbayang macam tepi jalan semua kan. Sedangkan dia tak sedar seni ni banyaknya sekarang ni, macam dengan ada teknologi multimedia semua kan. So seni ni kita boleh include, contoh macam dari episod lepas kita ada mention cerita Papa Zola semua kan. Cerita tu semua berasal daripada seni lah. Dia perlu ada idea, ada lukisan dulu macam mana bentuk watak ni, bentuk dunia ni. Sebab kalau tengok yang cerita Papa Zola tu, dia punya dunia tu macam cantik, kreatif, macam ni aku kalau benda tu ada aku nak duduk situ lah. Tapi masyarakat hanya nampak, aku setuju dengan ayat masyarakat hipokrit. Dia nampak seni ni sebagai benda yang tidak mendatangkan untung. Sebab aku rasa kenapa manusia jadi macam ni adalah sebab tak ramai yang menyerlah dalam bidang tu. Bukan tak menyerlah, maksud aku macam orang tengok cerita Papa Zola tu pun ataupun kartun, orang tengok kartun itself, orang tak tengok the story behind it. Siapa yang lukis, siapa yang buat kan. Betul-betul. Diorang just macam tahu-tahu cerita dah siap. Macam seni ni dia bukannya kepada menari saja. Dia tak kisahlah lakonan, muzik semua kan. Tapi orang just tahu lagu, bila lagu dah siap, orang tak kisah siapa komposer, siapa yang gubal lirik semua kan. Anime. Dia just tahu macam lawa siap animation dia kan. Tapi orang tak tahu pun siapa yang lukis. Kan macam anime tak salah aku, dia macam lukis by frame kan. By frame. Satu-satu dia lukis. Itu pun perlukan seni. Jadi manusia dan masyarakat ni dia selektif lah. Dia memilih yang mana dia rasa macam lawa, cantik, dia macam ni bagus. Tapi dia macam dia tak iktiraf itu seni. Dia tahu seni tepi jalan. Tu je lah. So aku rasa untuk menutup, kita boleh bagi satu contoh yang senang lah, kan. Kalau korang lepas tengok movie, dia ada credit scene kan. Untuk satu movie tu berapa banyak anak seni yang terlibat. Ya, betul. Semua nama-nama tu adalah nama-nama orang yang berbeza. Dia adalah repetitive names, tapi itu adalah nama semua orang yang perlu bagi diorang punya effort untuk pastikan movie yang korang duk tengok setiap hari tu dapat siap. So itulah apa aku rasa yang kita masyarakat pada hari ini mungkin penggunaan perkataan hipokrit tu dia ekstrim sikit. Tapi mungkin kurang kesedaran sebenarnya. Dan
kita perlu advocate masyarakat untuk memahami bahawa bidang seni kreatif ni dia lebih daripada apa yang kita tahu pada hari ni sebenarnya. So di samping itulah, kita dah selesai sebenarnya bincang. Aku nak cuba construct kita punya discussion ni untuk bincang peringkat di bawah berkenaan dengan Maslow hierarchy of needs. Kita dah selesai bincang tentang ekonomi staff dan sebagainya. Kita dah bawa kesimpulan sebenarnya ekonomi kreatif dan juga STEM kan sebenarnya saling melengkapi. Dia kena ada antara satu sama lain lah. Betul-betul. Ada satu tak cukup. Dia kena ada dua-dua. Kita dah selesai bincang di peringkat bawah ni. Sekarang kita nak naik atas tentang penghayatan jiwa. Yang ni orang kacip sikit sebab dia tak ada skrip untuk sembang pasal benda-benda ni. Movie-movie yang macam P. Ramlee punya movie, lagu-lagunya, ini adalah benda-benda yang masih kita tengok sampai hari ni. Sebab movie-movie, filem-filem dan lagu-lagu seperti ini yang memastikan budaya dan juga adat, segala benda yang melibatkan diri kita, kaum, bangsa dan sebagainya untuk terus hidup. Ini adalah antara cara penyampaian yang masih berkesan sehingga hari inilah. Bayangkanlah movie yang berpuluh tahun sebelum ni kita masih tengok dan kita masih kaji sehingga hari ini. Dan kita masih hargai sehingga hari ini. Jadi sekarang kita nak bincang tentang perkara ini. Antara making a living and making a life. Making a living, dia membawa maksud kepada lebih kepada mencari duit. Untuk hidup lah. untuk hidup, untuk survive. Dia sebenarnya survival lah kan. Tapi making a life, macam mana nak memastikan hidup itu berbaloi dan dihayati setiap hari. Tak tahu tengah rekod-rekod pokoknya sekejap lagi Malik mati, tak tahu kan. So adakah Malik dah menjalani kehidupan dia tu dengan penuh penghayatan. Yelah. Dan 23 22 kan. Adakah 22 tahun hidup Malik ni berbaloi dan telah dihayati dengan sebaik mungkin? So sekarang ni kita nak bincang lah, sebenarnya ada ke antara making a living ni dengan making a life ni, ada ke mana-mana satu yang lebih penting, ataupun sebenarnya dua-dua pun perlu ada dan diseimbangkan, ataupun sebenarnya making a life tu lebih penting dalam hidup? So ini sangat broad discussion. Terpulang kepada korang. Siapa nak start dulu? Yo guys, macam mana ni geng? 70% orang yang tengok channel kita kan tak pernah pun subscribe lagi. Korang nak apa lagi? Follow, share, like dan subscribe kita orang sekarang. Ya, aku start lah. Kau salah. Dia kalau tanya aku between make a living ataupun make a life kan, kau tanya aku personally, aku akan uphold the value of other life. Sebab aku personally lah, aku jenis orang yang macam kalau duduk aku akan macam termenung, macam ini je ke hidup aku. So macam aku selalu gila. aku macam selalu terbayang macam aku cakap tadi lah, kerja corporate kan. Aku macam takkan aku nak kerja daripada 20 sampai 60, kerja duduk pergi pukul 8 balik pukul 5 kan. Macam Imagination. itu je ke hidup aku. Memanglah hidup itu untuk esok hari, untuk bagi makan anak bini kan. Tapi macam itu je ke purpose aku untuk hidup kat dunia ni. I mean selain daripada spirituality lah, selain daripada Islamic punya kan, masa aku macam tujuan life yang macam kau cakap tadi, adakah aku telah memanfaatkan hidup aku? Kau tanya aku lagi memegang value other life daripada make a living semata-mata. Dia macam benda tu penting, point tu penting. Aku tak menjatuhkan point make a living tu, tapi aku cuba menaikkan point other life tu. Sebab aku memang sejujurnya aku tak sanggup hidup semata-mata untuk duit. Hidup macam yalah, hidup untuk esok. Lepas tu esok masalah, fikir besok. Dia macam aku lebih mencari kepada kebebasan, freedom of expression. Contoh macam kita, bila kita balik kepada bidang seni ni, macam kita mention tadi, arwah P. Ramlee kan. Dia kita nampak dia punya effort dalam lakonan, dalam dia punya penceritaan. Sampai memang kalau orang gelap memang gelap betul-betul. Sebab benda tu memang kelakar. Bila orang menangis betul-betul. Jadi aku rasa tokoh seni macam P. Ramlee sendiri, dia telah berjaya menghidupi hidup dia. Sebab dia bukan sekadar hidup dia untuk buat cerita. Dia hidup untuk bagi pengajaran. Memang dia put full effort, emotion dalam movie tu. Memang kita nampak macam, sebab dia pun berlakon dalam tu. Lepas tu cara dia berlakon pun dia serius kan. Memang dia Kecil lah dia. dia kecil lah dia. Jadi aku suka idea dia. Cuma macam kita tak boleh nak nafikan jugalah, bila kita terlalu fokus pada benda tu, dia macam tak semua orang, dia macam semua orang berharap nak jadi macam P. Ramlee. Mungkin director-director sekarang kan, mungkin ada yang macam berharap nak jadi macam P. Ramlee.
Tapi berapa ramai je yang jadi macam P.Ramlee, faham tak? Yang berjaya macam dia, yang boleh betul-betul make a living kan. Make a living while having a life. Tapi sebabkan tak ramai yang berjaya sampai ke tahap P.Ramlee tu, membuatkan kenapa make a living tu lagi susah. Jadi aku rasa memang kita kena balance lah dua-dua tu. Kau tanya opinion aku lah. I think from me kan, kalau between make a living and make a life, aku rasa I would choose make a life. Tetapi dalam make a life ni, kita kena ada the integrations of professional life and the sini-sini kehidupan kan. Itu pandangan aku. Tapi aku nak lontarkan satu soalan lah dekat korang kan, untuk kita fikirkan sama-sama. Don't you think that ada masa untuk berseni dan sebagainya, korang tak rasa ke benda tu macam a privilege? So macam for example kan, orang-orang yang susah, orang-orang yang struggle dengan sebagainya, so diorang nak kena kerja, diorang tak ada masa tau dengan benda-benda yang macam ni. Tak ada masa nak tulis puisi, nak tengok movie dan sebagainya. Diorang tak ada masa. Masa yang diorang adalah untuk kerja dan sara family. So korang rasa macam mana? Aku berpendapat seni ni tak sepatut dielitkan. Seperti tajuk kita lah kan. Dia sepatutnya betul, boleh betul. dinikmati oleh semua kelompok dalam masyarakat, oleh semua individu tanpa ada tapisan. Tapi macam itulah. Mungkin sebab hari ni dunia seni ni pun dah menjadi salah satu perniagaan lah kan. Takkan ada orang yang sibuk bekerja untuk mencari nafkah supaya perut anak dan bini boleh diisi, yang akan ada masa dan juga ada kelapangan untuk pergi tengok wayang, tengok cerita-cerita baru. Tapi aku nak bagi tahu bahawa seni ini boleh dinikmati oleh semua kelompok dan juga masyarakat tanpa ada pembahagian dan kasta, tapi mengikut kemampuan masing-masing. Contoh, orang yang sibuk bekerja, orang yang tak mampu untuk tengok wayang, cerita-cerita baru dan sebagainya, mereka boleh je nikmati selepas waktu kerja. Macam kita cakap tadi lah, ada ke orang yang sehari tak tengok TV? Kalau dia tak tengok TV, ada ke sehari yang dia tak layan apa-apa dekat phone ke at least? Rasanya ada. So aku nak jawab yang sebenarnya semua orang nikmati seni. Dan seni ni bukan untuk golongan elit je. Dia cuma ada pembezaan sikit dekat siapa yang dapat dulu. Siapa yang dapat yang lebih awal. Contoh macam movie-movie yang release dekat panggung wayang kan. So diorang akan dapat tengok dululah. Tapi akhirnya bila dia keluar dekat television, dia keluar dekat laman web dan sebagainya, semua orang akan dapat nikmati movie-movie ni tanpa mengambil kira kedudukan ekonomi masing-masing lah. So aku rasa seni is for everyone, untuk semua orang. Faham? Agree, aku agree. Macam mana soalan ni tadi? Macam kan, tak rasa ke seni ni macam a privilege? You know, like kita nak spend time dengan seni kan. Macam like, contoh lah, macam aku jenis yang tulis puisi kan. So kalau nak buat movie ke, atau nak tengok movie ke, kau tak rasa ke benda tu satu privilege kan? Sebab ada orang yang susah kan, ada orang susah, ada orang yang kurang berkemampuan. So diorang tak ada masa untuk benda-benda ni. Diorang hanya ada masa untuk cari duit dan sara family. Itu je life diorang. So diorang punya hidup tu betul-betul just make a living, just untuk survive. So kau tak rasa ke macam seni tu actually a privilege? Dia sebenarnya lepas kau mention tu, aku macam tiba-tiba ada macam flashback balik. Aku baru teringat aku tengok movie semalam kan. Lepas tu dia buat macam aku tersedar seketika, macam tersentak, macam tiba aku teringat. Aku rasa aku setuju dengan ayat seni tu sebenarnya some sort of privilege. So bila fikir balik kan, aku nak tengok movie, aku boleh pergi wayang kejap lagi. Aku boleh je keluar ni pergi tengok movie kan. Aku boleh je tengok kat phone sekarang, boleh scroll TikTok, ataupun apa-apa benda lah. Kalau aku nak buat seni pun, aku nak tulis puisi sekarang pun boleh aku keluarkan phone aku tulis. Ataupun aku nak cari puisi, nak baca puisi, aku boleh Google online kan. Tapi aku baru teringat macam kau cakap, bila kau mention itu ada satu privilege, aku terfikir macam betul tak kau cakap, bila orang yang dia pun nak berseni, dia pun nak rasakan dia punya human side dia kan. Dia rasa dia nak jadi manusia, dia nak enjoy hidup dia. Tapi disebabkan dia terikat dengan ekonomi, macam dia kena kerja kan. Tapi betul-betul terasa lah, betul-betul sampai soalan tu. Aku macam terasa ke sebab macam, betul ke? Sebab macam Ram cakap tadi, ada ke masa kita tak tengok TikTok kan? Aku macam sedar, itu sebenarnya satu privilege. Orang yang tak ada telefon, orang yang macam, tantang kita tak tahu zaman sekarang still pakai Nokia ke, memang guna untuk call saja. Betul.
aku macam terfikir orang yang, contohlah aku bukan nak ni, macam contoh orang-orang yang kutip-kutip tin tepi jalan tu kan. Kau tak rasa ke sebenarnya dia pun ada life dia? Dia semacam dia pun, kalau dia diberi peluang, dia akan do something great about it. Tapi macam sebab dia tak ada peluang, jadi dia terpaksa hidup je lah kerja dia. Tak ke? Okay, contohlah mungkin sebenarnya yang kutip tin, kutip sampah tepi jalan ni, sebenarnya kalau dia diberi peluang, dia boleh jadi artis, dia boleh jadi pelakon, penyanyi. Dia memang talented gila. Tapi disebabkan dia tidak ada peluang dalam ekonomi yang serba kekurangan ni, jadi bakat tu habis macam tu je. Jadi aku setuju bila kau cakap seni ni some sort of privilege untuk kita enjoy lah. Dan aku setuju macam Ram cakap tadi, siapa dapat dulu, siapa dapat menikmati privilege tu dulu. Aku ingat untuk kita wrap up subtopik ni kan, dia bukan pasal ada satu jawapan yang boleh conclude it's a privilege or not. Tapi aku ingat dia sebenarnya memang untuk semua, tapi ada peringkat-peringkat tertentu yang lebih privilege kepada kumpulan-kumpulan tertentu lah kan. Contohnya macam kita terlalu terhad cakap pasal movie tadi. Lepas tu bila kita buka balik dekat guna phone, sebab user interface kat dalam phone ni semua berkaitan dengan seni juga. So dia dah, privilege tu dah terbuka kepada lebih ramai orang, sebab lebih ramai orang yang menggunakan telefon. Tapi macam mana dengan orang yang macam Nova cakap tadi lah, guna Nokia je. Mungkin penggunaan seni dalam hidup dia tu, dia lebih kepada apa-apa yang ada dalam kehidupan seharian dia, seperti seni bina rumah dia, lepas tu pakaian dia, Apa yang dia nampak lah. Ya, apa yang dia ada dan apa yang dia mampu lah. So aku rasa lebih kepada benda yang sesuai untuk kita cakap tentang seni adalah apa yang kita ada dan itu yang kita perlu hargai kan. Bukan tentang apa yang kita tak ada dan kita perlu kejar benda tu. Dia daripada perbincangan tentang ekonomi, dia jadi existential crisis punya questions kan. Ya, tu betul. So aku ingat kita kena move on untuk ke mungkin segmen-segmen akhir perbincangan kita. And kita pun mungkin dah 40 minit dalam kita punya semang kencang ni. Aku ingat kita dah kupas banyak tentang masalah. Kita dah kupas banyak tentang mana yang sepatutnya diutamakan, mana yang sepatutnya ditinggalkan. Krisis kehidupan kita dah ceritakan. Tapi sekarang kita kena bawa solusi lah. Kita kena cadangkan apa yang perlu diperbaiki. Tadi kita dah sembang tentang macam mana dunia seni kreatif ini dianaktirikan dalam sistem pendidikan. Macam mana dalam stigma masyarakat, dunia seni kreatif ini adalah seolah-olah dunia kelas kedua dan juga dunia kelas ketiga. Nak dibandingkan dengan golongan professionals, orang-orang korporat dan sebagainya. Kan? Sebab sistem kita dah lama meletakkan rakyat dalam utilitarian ekonomi. Kan? Maksudnya macam ekonomi yang nak melahirkan lebih ramai orang yang kerja kilang, lebih ramai orang-orang dalam sektor-sektor korporat macam tu kan. So sekarang kita nak bincang tentang apa yang patut kita buat daripada semua pihak. Kerajaan patut buat apa, masyarakat patut buat apa, NGO patut buat apa, syarikat swasta patut buat apa. So korang mungkin boleh kupas this topic dengan apa yang dekat dengan diri korang lah kan. Mungkin korang terlibat dalam syarikat swasta, korang nak cakap pasal peranan sepatutnya syarikat swasta buat, ataupun korang mungkin nak bagi kritikan terhadap kerajaan, apa yang kerajaan tak buat lagi hari ni, apa yang patut kerajaan buat untuk pastikan stigma ni diselesaikan, dunia seni kreatif ni lebih dihargai, supaya kita semua boleh nampak bahawa dunia seni kreatif ni sama penting je dengan STEM. Kita narrow down kepada perbandingan kita ni dengan STEM lah kan. So any one of you? Okay, kalau tanya aku as a student myself lah, sebab macam aku cakap mula-mula sekali tadi, aku mula sedar benda ni waktu aku nak isi untuk masuk degree. Sebab aku rasa macam asal scholarship banyak untuk budak-budak STEM ni, sebab benda tu memang obvious gila pattern tu. Jadi aku rasa as a student kan, aku rasa macam tak fair. Sebab okay lah, kita besarkan sikit skop. Selain daripada seni, sains sosial, personally aku punya life as a science social student pun selalu gak macam balik kampung kan, macam makcik tanya macam, kau belajar apa Cakap saya sambung sains sosial tu, memang kena best lah. Jadi aku rasa apa yang kerajaan boleh buat kan, aku rasa maybe untuk menggalakkan lagi lah, maybe menggalakkan macam provide more scholarship untuk budak-budak daripada semua course, tak kira lah STEM ke seni ke apa-apa je. Sebab macam
tak adil untuk kita letakkan stamp sahaja. Adakah budak-budak seni ni bukan manusia? Diorang pun buat sebab minat diorang juga. Kan? Jadi aku rasa from government punya side, maybe diorang boleh provide more scholarship ataupun provide more exposure on apa lepas tu. Maksudnya lepas habis degree tu, apa kau nak buat dengan kau punya degree seni tu. Maksudnya expose, sebab orang akan fikir seni ni, aku tak tahu lah kalau orang lain, tapi bila orang sebut seni, first thing that comes to my mind adalah menari. Mungkin sebab aku selalu baca kat thread kot, seni tari Ya, kan, tu. mungkin lah. Jadi mungkin orang akan fikir, lepas habis degree je menari. Lepas tu kalau tak ada menari nak buat apa? Jadi aku rasa boleh, kerajaan boleh macam give more exposure, macam apa lagi peluang pekerjaan. Lepas tu maybe government boleh provide lagi banyak peluang pekerjaan on sektor seni ni. Sebab sejujurnya aku rasa macam kesian jugalah untuk budak-budak yang memang ambil ni sebab memang dia minat, dia nak buat. Tapi disebabkan dalam ekonomi sekarang, memang macam menyekat diorang punya kebahagiaan. Tapi kita tak nafikan jugalah. Macam kalau kita, macam hari tu ada isu teater yang kat UM. melebihi batas kan. Itu mungkin satu daripada 10 kos kan. Maksudnya macam itu bukan masalah kos tu sendiri, itu masalah individual. Jadi aku tak rasa kita tak boleh nak pukul rata macam disebabkan satu kes ni kita pukul rata semua seni tak guna. Aku rasa tak boleh lah macam tu sebab memang tak adil lah. Jadi masyarakat pun kenalah ada apa orang kata, mindset yang lebih terbuka, yang lebih memahami. Sebab macam ada akulah personally susah nak explain dekat orang yang apa yang dia faham selama ni salah. Untuk membetulkan stigma masyarakat tu adalah satu cabaran dalam hidup. Contohnya macam kita ni, sebab kita faham perbezaan tu, kita faham macam sebenarnya seni bukan macam ni je. Tapi untuk kita betulkan, lagi berapa puluh persen masyarakat Malaysia yang fikir seni ni hanyalah menari. Aku rasa itu ada satu cabaran yang besar jugalah. Tapi mungkin kita boleh advocate, boleh raise awareness untuk meningkatkan lagi kesedaran lah. Itu from government dengan society punya perspektif lah. So Malik, I think macam Nova dia cakap tentang things yang sistemik lah kan. Benda yang kita boleh ubah secara sistem. Mungkin daripada aku, dia more to social. Sebab aku rasa macam ni, kita perlu banyakkan movie-movie yang macam Dead Poet Society, Good Will Hunting kan. So not just movie, tetapi a lot more medium supaya kita boleh sampaikan kepada masyarakat bahawa profesional dengan bahagian-bahagian seni ni perlu bersifat complementary, bukannya sifat independent daripada each other. Sebab aku nampak macam ni, kita sebenarnya tak benci seni pun, masyarakat kita tak benci pun seni. The problem adalah kita cuma hidup dalam sistem yang kita percaya bahawa apa yang boleh dijual atau apa yang tak boleh dijual, itu je sebenarnya kan. So kalau orang faham dan orang pandang benda yang macam seni ni tak boleh, tak ada market lah, bahasa orang tu, seni tak ada market, gaji tak besar, kau habis degree kau menari, kau habis degree kau pergi teater, kau pergi buat dekat stage kan. Tapi sebenarnya again lah, kalau kita tengok balik kan, sebenarnya kita tak benci pun seni, kita tak benci pun movie, kita tak benci pun teater, seni visual, fashion dan sebagainya. Cuma kita just pandang benda tu sebagai tak ada market. So this is the thing yang aku rasa kita perlu ubah. So first tadi, in terms of awareness, macam Nova ada sebut awareness, which is movie, perbanyakkan lagi benda-benda yang mendidik masyarakat bahawa these are the things yang actually help us going through our own life. Pandangan aku lah. Baik. Tadi Nova ada cakap banyak berkenaan dengan peranan untuk menyediakan scholarship, tajaan kepada pelajar-pelajar yang nak sambung pelajaran ke dalam bidang yang terlibat rapat dengan seni kreatif. Tapi untuk balik kepada Malik pula, bercakap tentang peluang pekerjaan dan sebagainya dalam industri seni kreatif ni, macam mana nak bagi tajaan kepada ramai kalau kos-kos yang kita ada ni pun terhad sebenarnya. Untuk itu aku dah Gemini tadi. Aku dah Gemini. Apa dia kos-kos yang ada dekat negara-negara lain yang sebenarnya di bawah seni kreatif, tapi boleh bagi peluang pekerjaan yang banyak kepada orang dan tak ada kat Malaysia. Jadi jom kita tengok
senarai AI aku. Terus lipat laptop So kau. senarai-senarai ni dia kutip daripada negara-negara yang sangat-sangat mengutamakan sektor seni kreatif seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan juga Korea Selatan dan negara-negara lain di Eropah lah. Antaranya ijazah seni reka audio spasial dan pengalaman bunyi. Aku rasa yang ini mungkin Itu sound effect ke? aku rasa sound effect. Aku rasa yang sound effect kan dia boleh bantu lah sebab tengah drilling dekat atas. So boleh membantu Aku kita. tak tahu korang dengar ke tak. Time-time macam ni lah juga dia nak drilling apa semua kan. So ini lebih rapat kepada sound designer lah sebenarnya. Korang pernah ada kawan yang ambil engineer ambil course sound design ni? Tak ada. Tak pernah dengar Tak kan. pernah dengar lagi. Tapi sebenarnya ni macam engineering tau. Orang nampak sebenarnya seni kreatif dan juga STEM ni dia berkait rapat gila. Sebab tu tak boleh tinggalkan salah satu. Lepas tu ada kat sini ijazah pengurusan harta intelek dan keusahawanan kreatif. Ni dah berkait rapat dengan undang-undang ke? Kan? Macam biasa seperti episod lepas kena bagi tahu aku student law. Lepas tu ijazah seni bina pengalaman digital, reka bentuk interaktif. Ni lebih kepada UI tadi lah. Betul. Kan? Orang duk panggil sekarang graphic designing dan narrow down kerja dia orang kepada designing je. Tapi sebenarnya kat sini kalau tengok nama course ni seni bina pengalaman digital dan reka bentuk interaktif, dia akan buka lagi banyak ruang pekerjaan kepada kawan-kawan kita yang ambil graphic designing hari ni untuk buat lagi banyak benda sebenarnya. Mantapkan course dia orang tu. So betul. Peluang pekerjaan dia orang tu nanti akan ada lagi banyak. Dan ada lagi lah kos-kos lain. Sekejap, tapi aku bila kau cakap pasal graphic designing tadi aku macam terfikir something. Kan macam sekarang ni kita ada AI apa semua kan. Jadi kau rasa apa opinion dekat budak-budak menarik. seni yang macam dia ambil memang contohlah budak yang ambil multimedia kan, memang go for graphic designer and so on kan. Tapi dengan hadirnya teknologi macam AI, yang macam kau tahu sekarang orang letak prompt kan, buat sekian pom jadi Tung-tung sahur. tung sahur ke apa-apa brand rot lah kan. Kau buat, kau just faham tak, kau describe je benda tu, betul dia boleh jadi pop ada kan. Jadi aku nak tanya korang berdua lah, apa opinion korang, bukanlah opinion, I mean macam apa yang patut student seni ni buat kalau AI dah take over dia orang punya job. I mean bukanlah take over fully, tapi even macam contohlah kalau kita nak buat kartun-kartun kat Malaysia kan, I mean kau pernah tengok tak macam dekat TikTok ada short animation, short film, even tung sahur tu pun ada animation je kan. Dia macam Dia ada law dia. the law. Lepas tu by tak salah aku early this year, awal tahun ni pun orang dah boleh buat short film 15 minit. Oh ya? Kau tak rasa ke macam lagi for the next 2-3 years, sebab AI punya development dia macam within a year pun dah banyak progress kan. Oh faham. Jadi kau tak rasa ke macam lagi setahun 2 je aku rasa boleh buat movie dah dengan AI. Jadi kau tak rasa ke macam benda tu memakan peluang budak-budak kos seni ni? Sebab contohnya kan, tak salah aku TV3 kot, dia pernah buat iklan guna AI. Betul. Betul, sebab dia bagi tahu bawah tu dijana oleh artificial intelligence kan. Jadi faham tak? Jadi budak-budak yang ambil graphic designer ke, aku tak tahu lah, aku tak mendalami apa lagi specialization dalam bidang seni ni. Tapi benda-benda macam tu lah, bidang multimedia kan. Tapi AI dah take over. Sebab macam kau perlukan seorang je untuk buat. Aku pun boleh buat. Aku letak kat ChatGPT, pom. Adakah aku graphic designer? Betul. Faham tak? Jadi perlu lagi ke untuk aku ambil course degree 3 tahun untuk buat benda yang aku boleh buat dalam masa 15 saat? Ush. Existential Existential ke soalan tu. Ya, aku just macam terfikir sebab dengan keadaan sekarang ni kan. Itu realiti sekarang lah. Ram, kau rasa macam ni Ram? Aku rasa sebenarnya kemanusiaan tu tak boleh digantikan. AI tu jadilah sempurna macam mana pun. Antara benda-benda yang kita boleh kupas adalah konteks budaya lah. So AI ni dia boleh ambil apa-apa yang sedia ada. Contoh macam kalaulah large language model kalau AI ni kan. Ini berkaitan rapat dengan banyak negara-negara yang dari luar lah yang develop kan. So mungkin konten-konten dia tu boleh make sense kepada, contoh kalau nak buat animation yang diorang ada lah, animation yang diorang sedia ada. Tapi kalau nak suruh dia buat animation yang kami nak animasi yang berkaitan rapat dengan adat orang Melayu ke, budaya ke, mungkin akan susah sikit. Sebab benda-benda tu, konteks-konteks itu mungkin AI belum ada kan. Selain daripada tu, aku rasa sentuhan kemanusiaan lah, tentang emosi, tentang macam mana nak cakap apa yang manusia je boleh buat, AI tak boleh buat macam mana pun. So sekarang ni AI dia, aku rasa hanya akan memberikan benda-benda yang sempurna lah berdasarkan prompt.
Tapi sebenarnya ketidaksempurnaan manusia itulah yang perlu kita hargai. Oh, faham. Barulah kita akan rasa konten-konten yang ada ni seolah-olah ada jiwa. Sebab ketidaksempurnaan itulah sebahagian daripada manusia. Manusia memang tak sempurna. Kan? Nak buat macam mana? Betul. So AI aku rasa itu antara benda-benda yang dia tak boleh nak provide lah. Selain daripada tu, of course, benda yang dah banyak orang guna untuk tabuh discussion on AI ni adalah untuk develop benda baru lah. Sebab benda-benda yang dia boleh keluarkan adalah benda-benda sedia ada je. Benda-benda yang data-data yang dia boleh kumpulkan daripada apa yang dah ada kat internet ataupun daripada hasil-hasil apa yang orang dah buat. Dia tak boleh nak fikirkan benda yang baru. Sebab dia kena ada prompt, dia Dan kena diorang swap ada dia kena disuap ataupun benda-benda tu sedia ada dan dia boleh enhance. Dia Sebab- boleh reproduce lah. Sebab tak silap aku AI memang dia ambil apa yang ada dekat online je kan. So dia tak boleh generate new idea lah. betul, Oh, faham. Of course lah, satu masa dulu kita tak ada kapal terbang, manusia yang fikirkan nak buat kapal terbang kan? Untuk fikirkan benda-benda mustahil apa yang kita nak ada lepas ni kan? AI tak boleh buat benda tu kena datang daripada manusia. AI pun manusia yang buat. So at the end human will win. Itulah pendapat aku. Kalau kan baru-baru ni kan Avengers Endgame kan. Dia macam itu nak keluar teaser. Lepas tu kan teaser tu keluar dekat apa? Comic Con. Ada satu light dia orang punya Oh, ni Avengers Doomsday tu yang baru-baru. event kan. Kan dia orang describe macam mana Doomsday punya teaser kan. Certain scene tu kan. Certain scene kan. Dia orang jadikan AI based on the scene. Tapi benda tu kan still tak perfect tau. So this is actually aku rasa bukti bahawa betul lah apa yang kau cakap. Sebenarnya yang membuatkan seni itu seni adalah nilai kemanusiaan sendiri. Bukannya daripada just computer generated atau sebagainya. So macam it is again lah in this case back to kita punya fahaman adalah it is as complementary, you know. It is as important, the professional side and the seni punya side. It is complementary. Okay. Kacip. Sangat kacip. Indonesia dah. Dia macam orang cakap lah, lelaki ni dia boleh sembang pasal agama, dia boleh sembang pasal ekonomi. Betul. Mungkin dia akan selit pasal perempuan sikit. Aish. Lepas tu cakap pasal Bukan kiamat aku. kan? So inilah apa yang berlaku dalam topik kita hari ni. Semua aspek kita dah sentuh. Jadi aku ingat kita tutup perbincangan kita dekat sini. Kita bagi peluang kepada tukang-tukang kacip kita untuk bagi mungkin harapan, mungkin cadangan akhir diorang. Mungkin kau nak bagi tahu kepada masyarakat apa yang patut diorang buat, ataupun mungkin kau nak bagi saranan akhir kepada individu-individu yang ada kuasa dan tanggungjawab untuk lakukan perubahan. So silakan. Okay, kalau ikut cadangan, aku dah mention awal tadi lah apa yang government patut buat, apa yang society patut ubah. And semua sekarang ni aku nak tekankan kepada aku punya harapan lah. Harapan aku kepada masyarakat kita sendiri. Aku rasa kita tak perlu fikir jauh-jauh society seni dekat US ke apa. Kita fikir society seni dekat Malaysia dulu. Aku punya harapan adalah untuk satu hari nanti aku tengok budak-budak seni ni dapat peluang pelajaran sama macam budak-budak STEM. Dan aku berharap untuk tengok bukan takat habis dekat bidang sistem pendidikan saja. Maksud aku bila kerja nanti supaya orang dah tak pandang serong dekat benda-benda seni ni. Aku berharap untuk tengok dua bidang ni, seni dan sains, bergerak seiring ke arah kemajuan Malaysia. Ui. Nak jadi menteri ke? Mungkin. Baik. Kalau aku maybe more tu sebab aku percaya dan aku ada tengok baru-baru ni kan. Kalau korang ada tengok dekat Taman Tasik Perdana, korang tahu tak? Taman Botanica Garden, Taman Tasik Perdana kan. Baru-baru ni diorang, tak adalah baru-baru ni, I think dalam bulan lepas atau 2 bulan lepas, diorang ada buat like banyak-banyak program yang berkaitan dengan muzik tau. Contoh hari tu ada KL in the Jazz, KL Jazz something. Benda tu bagus tau. Sebab dia menunjukkan nilai kebudayaan dan nilai seni itu sendiri. Tapi the problemnya adalah dekat sini, diorang tak betul-betul war-warkan benda tu. Tiket free, serius. Tiket free. Tak payah bayar apa-apa. Sorry. Tak payah bayar apa-apa pun. Ya, aku dah kacik ni tu aku pelik. So, aku punya saranan, aku include sekali dengan harapan lah. Aku punya saranan adalah invest in more I would say advertisement. Kau kena war-warkan lagi, bagi rakyat tahu, bagi masyarakat tahu bahawa these things is accessible to every single one. Again, tiket free, tempat ni almost everyone boleh datang. Kau boleh datang by LRT ke dan sebagainya, public transport. So kita bukannya, I think kerajaan bukannya tak
tak membudayakan benda-benda seni, tetapi kita kurang dari segi execution dan dari segi pengwar-warkan. Oh, aku punya BM pun dah barai dah ni. Tapi itulah point aku. Okay, baik. Terima kasih Nova dan juga Malik di atas perkongsian dan juga wrapping up tadilah yang baik untuk kawan-kawan penonton semua. Jadi untuk yang dah bersama-sama kita sejam lebih ni, terima kasih kerana sudi bersama-sama dan stay sehingga ke saat akhir ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, berikan sokongan supaya kita akan sentiasa boleh develop konten-konten baru dan discuss, bincang dengan korang. So, jumpa lagi dalam episod seterusnya di Audiosia Sentul Rumput. Ciao.